Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Rafizi tidak tolak kemungkinan GST dilaksana semula. IPO KIP EMS terlebih langgan sebanyak 17.82 kali. MITI meloloskan permohonan Tesla untuk mengimport bateri kenderaan elektrik ke Malaysia. Putrajaya patut pecahkan monopoli, buka pasaran untuk menggalakkan persaingan, kata ahli barisan penyokong kerajaan. Rafizi tidak tolak kemungkinan GST dilaksana semula. Pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST mungkin akan dilaksanakan semula apabila sudah tiba masanya, kata Rafizi Ramli. Astro Awani melaporkan, Menteri Ekonomi telah menegaskan bahawa pelaksanaan semula GST seharusnya bersifat lebih progresif. Pandangan saya mengenai GST ialah apabila tiba masanya, ia adalah sesuatu yang perlu kita lihat. Tetapi sebelum itu, kita mempunyai laluan yang mencukupi untuk tempoh 12 hingga 15 bulan akan datang untuk memperbaiki perkara yang berada dalam kawalan kita. Sebagai contoh, kita mampu menguruskan perbelanjaan kita dengan lebih baik kali ini, katanya. Kadar GST boleh dinaikkan dengan mudah daripada 5% kepada 20% jika kerajaan tidak membetulkan isu berkaitan tadbir urus perbelanjaan dan kecekapan belanjawan. Ini hanya akan menyebabkan belanjawan negara dan kewangan awam dalam keadaan lemah yang berterusan, katanya. Tambahnya, terdapat beberapa perkara yang perlu dilaksanakan sebelum keputusan untuk melaksanakan semula GST dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian sewaktu berucap pada Forum Ekonomi Anjuran Alumni Penjawat Awam di Ibu Negara pada 28 Februari. Dalam laporan pada 1 Mac, Bernama melaporkan, Rafizi berkata bagi tempoh 12 ke 15 bulan ini, tiada keperluan untuk pengenalan cukai baru, cukai barangan dan perkhidmatan GST dan sebagainya. Selain itu, Rafizi berkata, kerajaan harus melihat GST sebagai mekanisme pungutan cukai yang lebih baik, bukan mekanisme untuk kerajaan mengutip cukai lebih banyak. Beliau berkata, di negara lain, apabila gaji rakyatnya sudah mencapai suatu tahap yang tinggi, majoriti rakyat akan membayar cukai. Cuma daripada segi proses kutipan untuk mendapatkan cukai ini, ia lebih cerewet kerana ia melibatkan proses yang lebih panjang. Secara perbandingan, kaedah kutipan cukai pendapatan ini lebih sukar berbanding GST kerana GST itu dikutip oleh peniaga bagi pihak kerajaan, jadi ia tidak perlu taksiran dan sebagainya. Di negara-negara yang majoriti rakyatnya bergaji tinggi dan membayar cukai, apabila kerajaan menukar daripada cukai pendapatan kepada GST, Rafizi berkata kadar cukai pendapatan akan dikurangkan kerana peralihan kepada GST itu bukan untuk mengutip cukai tambahan, tetapi kerana ia adalah kaedah yang lebih baik untuk mengutip cukai. Kita perlu sampai ke peringkat itu, iaitu pendapatan rakyat lebih baik terlebih dahulu sebelum pelaksanaan GST. Jadi dalam keadaan majoriti rakyat Malaysia masih belum ke tahap itu, kalau kita laksanakan GST, kumpulan yang pendapatan mereka tidak perlu membayar cukai terpaksa berbuat demikian, katanya. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan semula GST yang telah dimansuhkan pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Berita seterusnya, IPO KIP EMS terlebih langgan, oversubscribe sebanyak 17 kali ganda. KIP EMS Berhad berkata tawaran awam permulaan IPO mereka terlebih langgan sebanyak 17.82 kali oleh orang ramai menjelang penyenaraiannya di pasaran utama Bursa Malaysia pada 10 Mac ini. Sebanyak 18,526 permohonan untuk 869.64 juta saham terbitan bernilai 782.68 juta ringgit diterima daripada orang ramai menurut kenyataan KIP EMS. Bagi pelabur Bumiputera, sebanyak 6,340 permohonan untuk 220.36 juta saham terbitan telah diterima, mewakili kadar terlebih langganan sebanyak 8.54 kali ganda. Bagi pelabur awam Malaysia yang selebihnya, sejumlah 12,186 permohonan untuk 649.29 juta saham diterima, mewakili kadar terlebih langgan sebanyak 27.11 kali, kata KIP EMS. Sementara itu, 8 juta saham yang disediakan kepada pelabur yang layak yang telah menyumbang kepada kejayaan KIP EMS juga telah dilanggan sepenuhnya. Hong Leong Investment Bank Berhad dan M Investment Bank Berhad mengesahkan 205.5 juta saham yang ditawarkan kepada pelabur institusi dan terpilih termasuk pelabur Bumiputera telah dilanggan sepenuhnya. KIP EMS sebelum ini dikenali sebagai KIP EMS Manufacturing Berhad terlibat dalam perkhidmatan pembuatan elektronik, pembuatan cetakan aluminium dan pembekalan produk elektronik. Kumpulan itu berkata ia memberi perkhidmatan kepada pelanggan dari kedua-dua sektor perindustrian dan pengguna terutamanya dari pasaran Amerika Syarikat, Eropah dan Asia Pasifik. Dalam satu kenyataan pada 18 Januari, KIP EMS berkata pelaksanaan IPO itu melibatkan terbitan awam sebanyak 173 juta saham baru dan tawaran untuk penjualan 86.7 juta saham sedia ada. Modal saham terbitan yang diperbesarkan ialah 923 juta saham semasa penyenaraian. Pada 17 Februari lalu, Elza Syariah Solution
Promotions and Advisory telah mengeluarkan status interim syariah untuk KEP EMS Berhad sebagai syariah non-compliant atau tidak patuh syariah. Untuk makluman anda, kebiasaannya tawaran untuk saham IPO akan dibuka di dua tempat. Pertama di MITI dan kedua di online banking. Bagi anda yang berminat nak tahu cara untuk memohon IPO di MITI, anda boleh pergi ke YouTube channel Mahir Saham dan search cara mohon IPO MITI. Anda boleh tonton video yang saya telah buat sebelum ini. Dalam video ini saya tunjukkan step by step cara untuk memohon IPO di MITI, termasuk cara untuk mendapatkan nombor akaun CDS dan juga cara untuk upload bank statement yang betul. Saya rasa ada juga link untuk video tu, saya sertakan pada video ini. Oh, sebelum itu perkara paling penting kalau nak mohon IPO ini adalah anda perlu mempunyai akaun CDS. Bagi anda yang belum ada akaun CDS atau dah ada akaun CDS selain M+ tapi berminat nak buka akaun CDS M+ di bawah saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda boleh layari accountcds.com. Special untuk yang buka akaun CDS di bawah saya akan bersama anda setiap petang semasa market open untuk kita sama-sama melihat dan membiasakan diri dengan market. Kadang-kadang anda bukan tak tahu cara nak trade, cuma anda tak tahu bagaimana nak pilih saham yang menarik. Kalau dah jumpa saham yang menarik, tak berani pula nak trade sebab tak tahu entry yang sesuai. Dalam live setiap petang bersama saya, anda boleh tanyakan terus berkenaan sesuatu saham. Kalau saya rasa menarik, saya akan berikan nasihat sama ada boleh masuk atau terus hold saham tersebut. Kalau tak menarik, saya akan berikan amaran supaya berhati-hati. Kebelakangan ini banyak juga saham atau counter game yang dilihat menarik. Tapi macam biasa, bila nampak saham-saham macam ni, saya cadangkan agar duduk tepi sahaja, dan kalau nak beli saham ni, pastikan anda dah bersedia dengan exit plan dan sentiasa monitor saham anda. Anda nak tahu apa ciri-ciri counter game yang mungkin ada sindiket dalam counter tersebut? Boleh join live saya setiap petang yang saya khaskan untuk mereka yang buka akaun CDS dengan saya sahaja. Buka akaun CDS dengan saya, layari accountcds.com. Berita seterusnya, MITI meluluskan permohonan Tesla untuk mengimport bateri kenderaan elektrik ke Malaysia. Putrajaya telah meluluskan permohonan pembuat kereta elektrik Tesla untuk mengimport bateri kenderaan elektrik BEV ke Malaysia, mewujudkan ibu pejabat, rangkaian supercharger serta pusat pengalaman dan servis. Kehadiran Tesla di Malaysia diharap dapat mewujudkan peluang pekerjaan mahir dan bernilai tinggi untuk pekerja dalam segmen BEV, di samping meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam ekosistem syarikat di dalam dan di peringkat global, kata Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam kenyataan pada 1 Mac. Kementerian itu berkata ia memudahkan kemasukan Tesla melalui pengenalan inisiatif BEV Global Leaders yang bertujuan untuk membantu meningkatkan permintaan BEV dalam pasaran tempatan dan seterusnya menggalakkan pembangunan keseluruhan ekosistem untuk menyokong penggunaan BEV. MITI berkata Tesla ialah pemohon pertama inisiatif ini yang juga berusaha untuk mendapatkan pelaburan daripada syarikat pengeluar BEV global terkemuka di Malaysia. Kami gembira dengan keputusan Tesla untuk mewujudkan kehadirannya dalam ekosistem kenderaan elektrik di Malaysia. Ini menunjukkan keyakinan Tesla terhadap asas ekonomi kami dan persekitaran perniagaan yang kondusif, kata Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Walaupun jenama global utama memutuskan untuk melabur semula di Malaysia, MITI dan agensinya akan terus meningkatkan usaha untuk meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan, dalam masa yang sama terus memposisikan Malaysia sebagai negara pro perdagangan, pro industri dan pro pelaburan. Kami juga akan memanfaatkan ekosistem elektrik dan elektronik kami secara strategik untuk menjadikan Malaysia destinasi pelaburan pilihan untuk teknologi yang berkaitan dengan mobiliti elektrik, katanya lagi. Menarik berita ni, dalam masa-masa yang akan datang, kita mungkin dapat melihat perkembangan yang lebih agresif khususnya dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk kenderaan elektrik. Beralih ke berita seterusnya, Putrajaya patut pecahkan monopoli, buka pasaran untuk menggalakkan persaingan, kata ahli barisan penyokong kerajaan. Kerajaan seharusnya berusaha ke arah menghapuskan monopoli dan kartel untuk menggalakkan persaingan kerana golongan elit telah mendapat manfaat daripada struktur pasaran semasa yang memakan rakyat miskin, kata penyokong kerajaan William Leong Ji Kin pada 1 Mac. Beliau menyatakan bahawa perniagaan tidak digalakkan untuk memasuki persaingan kerana mereka berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Leong berpandangan bahawa kewujudan kartel dan monopoli adalah antara punca kos sara hidup dan harga makanan Malaysia yang tinggi yang dilihat meningkat secara tidak terkawal. Penyalahgunaan kuasa pasaran dominan atau monopoli perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pengguna juga rugi kerana kekurangan pilihan dan mereka berdepan dengan harga yang tinggi dan barangan tidak berkualiti. Ekonomi tidak akan berkembang kerana perusahaan baru tidak dapat menembusi pasaran dan perniagaan tidak diberi insentif untuk menjadi inovatif dan cekap. Tambahnya lagi, Leong menggesa kerajaan membuka pasaran dan membenarkan lebih banyak syarikat mengimport barangan bagi menyelesaikan isu monopoli. Beliau berpendapat perkongsian keuntungan 60 juta ringgit baru-baru ini oleh Padi Beras Nasional Berhad Bernas kepada pesawah tidak akan menyelesaikan isu asas yang ditimbulkan oleh struktur pasaran sedia ada. Kewujudan
Peran kartel dalam industri penanaman padi adalah berstruktur daripada pembakalan benih, baja, racun, mesin sehinggalah kepada pemasaran, pembuatan dan pengendalian skim bantuan. Jika keseluruhan sistem ini tidak diperbaiki, nasib pesawah juga tidak akan berubah, tegasnya lagi. Selain itu, beliau berkata Putrajaya juga harus menjauhkan diri daripada menetapkan harga pasaran apabila berlaku kekurangan seperti kekurangan ayam dan telur. Kawalan atau perancangan harga barang oleh manusia atau institusi tidak berkesan kerana tiada manusia atau institusi yang mampu menyemak semua fakta. Oleh kerana terdapat terlalu banyak faktor yang perlu diambil kira dalam menetapkan harga dan ia terlalu kompleks, tiada satu pusat pun yang boleh meneliti kesemuanya. Beliau mengingatkan bahawa apabila golongan elit, kartel dan monopoli menekan kerajaan untuk mengekalkan kuasa dominan dan monopoli mereka, keuntungan besar mereka dibayar oleh setiap rakyat Malaysia. Untuk setiap barang yang mereka beli setiap hari adalah harga yang tidak munasabah. Beliau menambah bahawa kartel adalah musuh bukan sahaja kepada pengguna tetapi juga kepada negara dan masyarakat. Itu sahaja yang dapat saya sharekan dengan anda pada hari ini. Jika anda suka video ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tidak terlepas video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.